Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan baik-baik belaka. Kita lafazkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini, tanggal 30 Ogos 2022 bersamaan dengan 2 Safar 1444 Hijrah kita dipertemukan. Alhamdulillah dan alhamdulillah diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang teristimewa dan yang terindah, dapat sama-sama duduk di hadapan kaca TV menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kupasan intipati input menarik akan kita bawakan pada hari ini untuk perbincangan berkenaan dengan pengajian hadis yang ke-24 berkenaan dengan haramnya kezaliman. Untuk bahagian yang kedua, kalau pada episod lepas kita dah bincangkan berkenaan dengan kezaliman, bagaimana natijahnya, kesannya ataupun mereka yang bersifat ataupun bercirikan kepada kezaliman ini sudah pun kita bincangkan. Hari ini untuk bahagian yang kedua, perbincangan tentang hubungan makhluk dengan Khalik ataupun hubungan makhluk dengan pencipta. Bagaimana kupasan dan perbincangan? Sebentar lagi kita akan bawakan khas kepada anda semua bersama bintang ilmuwan yang kita bawakan. Baik, seperti biasa, untuk buat pertanyaan soalan boleh pergi ke dua saluran kita. Yang pertama, untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-881677 untuk buat panggilan, tunggu sehingga talian dibuka. Dan seterusnya, untuk bertanyakan soalan di ruangan komen di Facebook rasmi kita Tanyalah Ustaz TV3, boleh bertanyakan di ruangan komen. Dan selalu saya ingatkan kepada penonton-penonton setia, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda di Facebook rasmi kita. Yang penting, jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Okey, baik, untuk perbincangan pada pagi ini kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Roslan Muhammad. Tidak asing dengan kita. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Dan sering okey, sihat. Jadi kita dah berada dalam suasana sambutan ambang hari kemerdekaan atau hari kebangsaan kita. Benar sekali. Jadi itu semangat sudah pun ada. Esok 31 Ogos 2022. Dan bukti semangat 3 benda. Bukti semangat 3 dah ada. Satu Ustaz, satu saya, satu lagi untuk penonton. Baik. Jadi Ustaz, untuk permulaan mungkin kita nak kaitkan dengan perbincangan kita. Biasalah ada orang sebut, dia kata, saya ni, hidup saya ni saya dah jaga ibadat semuanya. Semuanya ibadat saya dah jaga. Dia kata saya buat tip-top punya, dia kata. Jadi hubungan saya ataupun kehidupan sudah pun okey, tapi dia terlupa tentang satu istilah yang biasa kita dengar tetapi jarang difahami, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Barulah kehidupan itu cantik dan seimbang. Mungkin Ustaz boleh komen sikit tentang mereka yang melupakan yang kedua, hablum minan nas. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya Allah telah ciptakan kita sebaik-baik penciptaan dan semulia-mulia kejadian. Surah Tin. Terima kasih berbahagia Da'i Azrin pada pagi ini. Segak nampaknya. Ini macam nak istiar merdeka nampak gaya ni. Semangat merdeka tu. Okey, alhamdulillah. Dan sendiri para penonton di luar sana, iaitulah rakan-rakan kita yang setia bersama dengan TLU saban hari. Alhamdulillah, kepada tuan-tuan semua tahniah dan teruslah bersama dengan suasana sebegini. Amin rabbal alamin. Dalam bicara kita ini, Da'i Azrin, tajuk adalah hubungan makhluk dengan Khaliq. Benar sekali. Bila Da'i Azrin sebutkan tentang ada orang yang kata dia, aku telah baik dengan Allah, jaga solat, awal pagi dah bangun, kompak dah bangun, tahajud kan, sedekah pun dah buat, apa tak buatnya, ke Mekah dah 16 kali pergi, contohnya. Selesai. Tapi dalam soal dia dengan manusia, dalam hubungan manusia kadang-kadang pincang, kadang-kadang gagal, kadang-kadang mengecewakan. Tak ada penghormatan diberi, tak ada kasih dan sayang, tak ada orang kata hubungan yang baik dan erat, asyik benci-benci. Ini suatu benda yang tidak mendapati. Sebab Allah jadikan kita ini dalam hakikat bersaudara mara. Kita daripada
Nabi yang satu, Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Itulah ayah bonda, ayah mak kita, Hawa radhiyallahu anha. Jadi kalau begitulah sifat kejadian kita, maka amat tidak munasabah kita cuba untuk merenggang kita dengan orang lain, dengan manusia, seolah kita rasa bahawa tak perlu kita nak bersama orang. Tak begitu. Sebab tu sebut saya mukadimah tadi, ayat pertama saya baca dia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah cipta manusia baik-baik ciptaan. Penciptaan yang paling sempurna. Bermakna Allah nak tengok kita ini dalam suasana di mana kita dengan Allah berjaya, dengan orang kita berjaya. Jadi sebab itulah bagi saya dan Azrin, orang yang sekadar dengan Allah punya hubungan banyak, kuat, tapi dengan manusia gagal, ini orang yang namanya OKU. Minta maaf lah. Orang kurang upaya daripada sudut agama lah, bukan fizikalnya. Agamanya. Dia ada benda yang bermasalah. Sedang kita dalam agama ni, kita buat baik dengan Allah, pahala besar. Kita buat baik dengan orang pun, pahala menanti kita. Jadi kesemua ini kita kena satukan supaya hablum minallah itu kokoh, dengan manusia kita padu dan tidak ada orang kata apa sifat-sifat yang zalim, cerca, mencela, mengaji, mencaci, menghamun dan domba umpamanya. Itulah sebab kita haram zalim pada orang ni. Jadi kalau kita dengan Allah baik tapi dengan orang mencerca, apa makna? Kita telah pincang dan agama kita tidak dianggap agama yang lengkap sempurna. Kita pincang dan satu benda kita kena perbetulkan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu dia pembukaan kita pada hari ini berkenaan dengan hubungan makhluk dengan Khalik. Bagaimana hubungan kita juga dengan manusia patut juga terjaga supaya dalam keadaan baik-baik sahaja. Jadi sebelum kita teruskan dengan mengambil soalan dan membuka tirai perbincangan kita, jadi mungkin penonton-penonton di rumah ada di rumah itu kitab ataupun macam kita punya ni kan, matan Arba'in hadis 40 Imam Nawawi, boleh buka pada hadis yang ke-24. Mungkin sama-sama kita boleh teliti, telusuri dan kita lihat apa yang kita bincangkan pada pagi ini. Hadis yang ke-24. Baik. Suka saya nak bacakan soalan yang pertama ini sebab dia memang pembukaan untuk perbincangan kita. Jadi kita lihat soalan dari sahabat kita di Facebook, namanya adalah Awa Musma. Baik, kita lihat soalannya. Katanya, Assalamualaikum. Bolehkah ataupun bolehlah Ustaz huraikan maksud Al-Khaliq? Dan yang kedua, katanya hubungan antara Al-Khaliq dan makhluk seharusnya terikat dengan nilai akhlak yang sangat teguh. Bagaimana konteks akhlak yang diharuskan harus ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih sahabat kita Awa Musma atas soalan yang ditanyakan. Maksud Khaliq dan juga akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Terima kasih dan Azrin kepada yang bertanya Awa Musma ya. Ini satu ringkasan nama daripada apa tak tahu ni. Terbaik. Bercakap tentang apa dikatakan sebagai Al-Khaliq. Ya. Daripada kalimah khalaqa yakhluqu. Daripada kalimat itulah timbulnya Al-Khaliq. Kalau dalam bahasa mudah kita sebut sebagai pencipta. Sebagai penjadi, sebagai yang melakukan sesuatu atas dasar segala-gala di atas kehendaknya. Faham. Kekuatan, keesaan dan kehendaknya, keagungannya. Kalau kita tengok dalam Al-Quran Karim, Allah sebut tentang dia punya sifat Al-Khaliq. Kita Al-Makhluk, yang dicipta. Jadi dalam bahasa mudahnya Al-Khaliq, pencipta. Al-Makhluk, kita yang dicipta. Yang dicipta. Ya? Macam meja, ada Al-Khaliq dia, iaitu pembuatnya. Pencipta pada meja ada. Dan ini meja ini sebagai makhluk, dicipta. Faham. Dalam kalau kita beragama, kita sebagai makhluk yang dicipta oleh Allah dan ada Al-Khaliq, itu Allah Azza wa Jalla. Baik. Dalam hal ini, saya rasa kita beri sedikit kupasan mudahlah. Dalam hal ini Allah sebut dalam Al-Quran. Contohnya Allah kata apa? Allazi khalaqa fasawwa. Dia yang telah cipta ke manusia dan telah beri segala-galanya. Telah berikan segala nikmat, rezeki macam-macam. Maka kita kena ingat dalam buku kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah, dia kata apa? Sifat Al-Khaliq 3. Pertama, Maha Agung. Disebut sebagai Al-Kabir itu, Al-Kibr. Yang kedua ialah dia sebut sebagai ketuhaidan, itu dan keesaannya. Allah tidak bersama sesiapa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya di keesaannya dalam tadbir alam, bumi, langit, bukit bukau dengan keesaannya. Yang ketiganya ialah al-azamah, iaitu keagungan dan kebesarannya. Azamah Allah ini azamah yang paling jelas. Kita nampak secara cakrawala. Sebab itu kata para ulama, kita boleh tengok cakrawala dari Azrin, tengok dengan langit, bukit bukau. Kita rasa Al-Khaliq itu.
Ini bukan ciptaan manusia dengan kecantikan rupa apa ni alam ciptaan yang begitu indah. Sekarang musim hujan sedang turun. Bukan manusia yang cipta hujan, tapi Allah turun hujan. Al-azamahnya. Jadi ini kata para ulama menunjukkan al-khaliq itu sesuatu yang sempurna lengkap. Pencipta lengkap dengan azamah kebesarannya dan keagungan dan ketauhidannya, keesaannya baik. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kata para ulama, bila soal al-khaliq ini, ia suatu kemestian yang meletak kita mesti taat dan patuh kepadanya. Sebab kita makhluk. Bila ada kita al-khaliq, kita wajib taat kepadanya sebab dia pemberi segala-gala. Itu di antara ringkaslah tentang maksud al-khaliq. Baik. Bercakap tentang soal hubungan tadi apa tadi? Soalan keduanya, sifat hubungan antara akhlak makhluk dan al-khaliq ini dalam konteks akhlak macam mana? Kita kena tengok dalam kacamata yang jelas. Dengan Allah ini sifat kita at-ta'atul kamilatu wal khudu' wat tadhallul. Dengan Allah ni mesti taat yang penuh. Satulah apa yang disuruh buat. Yang dilarang tinggal. At-tadhallul tunduk betul-betul. Apa yang dilarang jauhi segera. Dia yang disuruh lakukan. Itulah sifat kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita ada nilai ketaatan yang penuh pada Allah, itu tandanya kita mentaati Allah dan itulah satu jalan kita untuk meraih kejayaan dunia dan keselamatan juga di hari akhirat nanti. Jadi kesimpulan dengan Tuhan ini at-ta'atul kamilah tanpa cuai, taat yang penuh dan patuh. Tak ada prasangka dalam hati kita. Yang Tuhan suruh buat, larang tinggalkan. Wallahu a'lam. Maknanya dengar dan taat perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Dengar dan taat perintah Allah Subhanahu wa taala, itu kunci awal untuk perbincangan kita dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini. Kita beruang untuk berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kita bertemu kembali setelah kita berehat seketika untuk perbincangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, berkenaan dengan hadis yang ke-24 di dalam kitab Hadis 40 Imam An-Nawawi, hubungan makhluk dengan Khaliq. Makhluk yang dicipta, Khaliq yang mencipta. Itu untuk kefahaman awal selaku dasar perbincangan kita pada hari ini. Dan tadi Ustaz pun ada sebut kepada kita yang mana kita kena tahu bagaimana sifat Allah yang Maha Agung dan juga bagaimana sikap ataupun akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dengar, ikut perintah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita teruskan ambil soalan di Facebook Ustaz, dari sahabat-sahabat kita mungkin di talian. Okay. Biasanya manusia ni dia faham bila mana sebut hubungan makhluk dengan pencipta, tiga. Yang pertama adalah solat, yang kedua adalah doa dan yang ketiga adalah taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan dosa. Jadi itu dia faham tiga perkara itu, hubungan dengan Allah, hubungan dengan Allah, hubungan dengan Allah. Tapi soalan yang biasa kita dengar, tapi hari ini saya nak tekankan sekali lagi sebab ianya masih lagi terjadi dan tidak dapat lagi dibendung. Baik. Sebab ada di antara kita yang faham hubungan ini hanya sekadar bila mana susah, ditimpa musibah, barulah hubungan itu dijalin. Tapi bila mana dalam keadaan senang, dalam keadaan seronok, hubungan itu dia kata, lantaklah, apa nak jadi, jadilah. Janji bila mana susah, baru hubungan itu ditaut kembali. Jadi mungkin boleh ubah persepsi manusia macam itu. Silakan. Cantik sekali soalan dari Azrain. Ya. Saya rasa ini soalan semasa yang boleh berlaku pada siapa sahaja. Betul. Manusia ini ada kelemahannya. Bukan setakat kita dengan Tuhan, dengan manusia pun. Saya baik dengan Azrain sebab ada udang sebalik mi sebenarnya. Ya. Kalau tak kerana ada sesuatu tak baik pun, tegur pun tidak agaknya. Tapi bila saya musibah, dapati dari khabar sihat. Lain macam tu. Orang kata apa? Dekat kerana ada sesuatu di sebaliknya. Itu manusia. Dia sebab tu kita ada agama ni tuan-tuan, Allah Azza wa Jalla. Kena ingat, Allah ni Tuhan yang maha penentu segala-galanya. Kata para ulama kita, dalam pandangan dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim, dia kata apa? Allah sifatnya adalah jelas. Allah tidak pernah nak jadikan hamba dalam kesempitan. Tetapi Allah jadikan kita keadaan sentiasa dalam keceriaan, kebahagiaan. So kita baca doa pun, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar, surah Al-Baqarah 21 tu. Menunjuk kita nak sesuatu pada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita bersifat individualistik,
Kita pada masa kita dalam kebaikan, kita terkena Allah. Tapi bila kita dalam ujian, kita kena Allah Azza wa Jalla. Sedang Allah tak begitu. Cuba fikir tuan-tuan, ini saya nak buat konteks pemikiran dah, cara mudah jawapannya. Apakah kita pernah melihat Allah tu meninggalkan kita? Tak pernah meninggal kita. Daripada kita bermula hidup sampai sekarang ni, Allah rezekikan, makan, minum, pakai, nikmat macam-macam, kekeluargaan, macam-macam Allah beri. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak mampu menghitungnya. So, banyak sangat. Jadi kalau begitu sifat Allah kita, kenapa kita ada bertalam duka dengan Allah? Orang saya kata bahasa saya ialah sifat hipokrit dengan Tuhan. Betul. Ataupun double standard dengan Allah. Tak betul macam tu. Sebab kita nak pada Allah ini dalam suasana Allah uji dengan nikmat pun kita dapat mendapatinya. Allah uji dengan kepada kita dapati. Itu sebab kata Rasulullah, aku kagum orang beriman ini. Bila macam mana keadaannya, Allah uji dengan nikmat, dia syakara, dia syukur. Allah uji dengan kepayahan, sabar, dia bersabar. Makna orang beriman dia sentiasa melekat dengan Allah Azza wa Jalla. Betul. Neraca kita beragama ni sebenarnya ada satu benda penting, iaitu al-khudu' wa tadhul. Saya sebutkan tadi, tak sempat habiskan. Kita mesti ada sifat al-khudu', ini kata bahasa Arab, mana kita sentiasa duduk keadaan merapati Allah. Itu khudu'. Tadhallul, kita sentiasa dekat dengan Allah. Dalam maksud ibadat, jaga ibadat kita selesaikan. Yang haram jauhi, tinggalkan. Yang haram jauhi, yang haram itu buat yang halal. Ini nama tadhallul dan khudu'. Dan yang keduanya ialah kita mesti ada nilai utama. Iaitu apa dia? Al-ibadatul kamilatu. Ibadat sempurna. Betullah kita beragama ni, yang sunat kerjakan. Yang wajib kita laksanakan. Yang sunat kita tambah-tambahkan. Yang wajib kita kekalkan. Ijar kita supaya kita faham bahawa kita tidak lalai dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai tahap bila kita senang, Allah aku tak kisahlah sebab aku dapat segala-galanya. Bila Allah uji dengan sakit demam, baru nampak. Bukan tak nampak saja Allah, nampak masjid pun. Dulu tak pergi, nak pergi sekarang. Jadi ini suatu tanda kita hipokrit Allah. Hipokrit suatu akhlak yang buruk dalam kehidupan beragama, bahkan manusia pun. Tak boleh. Sebab kita kena ada suatu nilai, iaitulah mesti ingat pada Allah dengan ingatan yang penuh dan padu. Wallahu a'lam. Baik, itu jawapannya. Dan kita teruskan dengan kita ambil soalan dari sahabat kita Laila di La Rosa. Kita lihat soalannya. Katanya, Assalamualaikum. Di dalam hadis ada menyebut, jika kamu lapar, hendaklah kamu meminta kepadaku, nescaya aku akan berikan kamu makan. Bagaimana pula bagi orang yang rajin berusaha dan yang meletakkan kebergantungan kepada rezeki Allah tetapi masih diuji dengan kepayahan hidup? Apakah berdosa jika dia membanding-bandingkan kehidupannya dengan orang lain yang Allah uji dengan kesenangan hidup? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita atas soalan yang diajukan. Cantik soalan ini sebab kena dengan situasi pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Puan Lela. Dia soalan menarik sekali. Dia kerangka dalam beragama ini ialah mesti dua. Iaitu disebut dalam Al-Quran, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut 69. Ini kerangka agama. Pertama kata Allah, kita kena berusaha. Gigih berusaha. Soal dapat tak dapat usaha kita, soal kedua, tapi usaha. Faham. Ya, contoh rezeki. Usahalah, duit tak ada, paling kurang pun buka stall, jual katalah mudah kita sebutlah pagi ni nasi lemak contohnya. Walaupun 10 bungkus, tapi usahakan. Usaha kita ni mudah, Allah akan berkati. Satu namanya usaha. Yang kedua ialah kita mesti ada kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla. Sebab tiap-tiap nikmat kita kena ingat bahawa siapa yang beri? Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa kamu ada dalam hidup itu semua milik Allah belaka. Surah An-Nahl ayat 75 atau 73 atau 59. Jadi maknanya dalam hidup kita ini kena ada suatu tandanya usaha, kemudian kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Soalnya sekarang boleh tanya kita, dia bekerja tapi macam rezeki tak banyak macam orang lain. Sebenarnya sikit pun milik Allah, banyak pun anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita nak cari di sana satu benda besar dan azrin, iaitu keberkatan. Kadang-kadang rezeki kita jangan untuk tengok banyak sangat. Sebab dalam agama isu ialah bukan isu kuantiti tapi kualiti. Keberkatan. Keberkatan kualiti. Kalau kira banyak itu sebagai satu benda yang besar, mana orang kaya sentiasa dalam ketenangan, tapi berapa ramai orang kaya tak tenang. Betul. Minta maaf kan? Orang kaya tak tenang, tapi yang nampak tenang tu pakcik kita yang tak mewah pun, sekadar berbasikal tapi tenang jiwanya. Tiap pagi kopi O. Penyakit tak ada. Penyakit tak ada kan? Penyakit tak ada. Jadi maksudnya
Kadang-kadang benda itu bukan kuantiti tapi kualiti, keimanan kita. Baik, orang yang harta banyak, syukur pada Allah Azza wa Jalla. Tunaikan hak Allah, anda diberkati. Orang yang tak ada harta banyak tapi dia cari dengan usaha gigih dia. Dalam cari harta dia tak lupa Allah. Masalah kita kadang-kadang dah cari harta lupa Tuhan. Sembayang terabai. Cari ilmu tergadai kerana cari harta. Keluar pagi, balik petang. Dapat gaji bayar hutang. Dikebayar hutang saja, solat tak ada. Jadi kuil kita sebab kita nak supaya dalam tempat rezeki tadi dengan Allah jangan lupa. Sikit pun kita cari, baik kita dapat, semuanya balik kepada syukur pada Allah. Jadi bagi saya bolehlah itulah nilainya sebab tu kita nak jadikan kerja kita sebagai kerja yang Allah berkati. Sebab Allah tidak pandang amal kita yang banyak tetapi keikhlasan kita kepadanya. Itu yang utama. Tapi kalau kita Allah rezeki banyak, syukur pada Allah Azza wa Jalla. Betul. Wallahu a'lam. Sedikit. Dan satu lagi tak banding orang lain. Jangan Tak banding-banding. perlu banding-banding. Sebab hak masing-masing. Betul. Yang penting itulah ketentuan Allah. Cuma kita usaha lagi. Betul. Dengan cara usaha tadi dan kemudian syukur pada Allah Azza wa Jalla. Saya suka yang Ustaz sebut tadi, sikit pun milik Allah, banyak pun Ya, betul. milik Allah. Jadi syukur dengan apa yang ada. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azrin dan Ustaz Ruslan Muhammad. Saya Omar Abdul Majid dari Felka Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kebangsaan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Oh, harap baju saya. Jadi Silakan soalan tu. soalan saya begini Ustaz ya, kita sedia maklum hubungan kita dengan pencipta Khalik ini. Jadi soalan saya, apakah kita perlu apa yang dikatakan sebagai meningkatkan ketakwaan ini, apakah yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan hubungan, menjaga hubungan baik? Adakah kita perlu setiap hari itu perlulah. Jadi bagaimana cara kaedah yang terbaik untuk kita meningkatkan ketakwaan kita ataupun hubungan kita dengan apa yang dikatakan hubungan dengan Khalik ini, pencipta kita ini? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar untuk soalan itu. Apa yang kena buat untuk meningkatkan lagi kualiti hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Hanyakah sekadar kehidupan macam biasa ataupun ada nilai tambah setiap hari dalam kehidupan? Macam mana nak memperbaharui setiap hari? Apa yang kita kena buat? Silakan. Cantik soalan Cik Omar ya. Ya. Dan saya rasa nak bagi jawapan panjang pun susah juga sebab masa tak cukup ya. Tapi saya kata begini. Dalam skala kehidupan kita ini, kita kata skala pusing hidup kita ini, ada 3 benda kita kena jaga. Pertama, ibadat. Wajib jaga. Sebab ini skala dengan Tuhan. Faham. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kok mana pun ibadat. Dan sampai ke mati pun. Ya? Sebab tu orang mati, ibadat lagi bukan dia ibadat. Orang solat kata dia. Itu ibadat tu. Tak boleh jenazah terus dihantar begitu. Finalnya ialah kena solat atas jenazah itu. Barulah bawa ke kubur. Sampai tahap tu. Skala pertama ialah ibadat. Yang ni nak kena jaga. Sebab itulah ibadat ni satu kemestian. Letih, penat, susah, itu kemestian kita. Skala pertama. Skala yang kedua ialah kita nak cari hidayah Allah Azza wa Jalla. Sebab kita Allah pandu kita. Allah pandu kita, bukan kita pandu kita. Kalau kita pandu kita, tuan-tuan, belum tentu jalan yang betul lagi. Tapi Allah pandu, jangan bimbang. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Allah sebut Quran tu. Al-An'am 153. Ini jalan kata Allah. Bila Allah bagi panduan kepada kita, jangan bimbang. Tak sesat, tak terseleweng, tak menyongsang insya-Allah. Walaupun nampak macam depan tu kabur kan, insya-Allah betul jalan. Skala kedua, ketiga lah taqwa pada Allah Azza wa Jalla. Dia lengkap kita dengan skala hidup ini, kena taqwa. Bila taqwa ini teman-teman, kita jaga kehidupan kita. Sebab tu sebut tadi, fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Buat yang Tuhan suruh, tinggal Tuhan, itulah taqwa kita pada Allah. Kerana nilai manusia ni, bila buat benda yang baik, Dai, kita benda baik bertambah apa? Pahala, rahmat, redha, berkat. Buat benda jahat, hati kita jadi rosak, jiwa sakit, akhlak rosak, iman kita akan kecundang. Sebab benda buruk tidak akan menjamin keselamatan selama-lamanya. Orang boleh rosak kerana kejahatan. Jiwa rosak, hati rosak. Bila hati rosak, akhlak rosak. Jadi skala ini kena jaga. Daripada kita ibadah tadi, hidayah dengan taqwa. Kalau ini berlaku, Cik Omar, insya-Allah kita akan sentiasa, orang kata, makin dekat dengan Allah, makin rapat. Sebab ibadat dengan Allah kita makin dekat. Hidayah kita makin dekat. Dengan taqwa kita makin dekat. Itulah skala kita sebenarnya. Kalau hilang ketiga-tiga, hilang satu-satu, habis.
Sekian, wallahu alam. Itu dia. Cara sekian tu macam nak tutup terus. Baik. Solat ataupun ibadat, hidayah dan juga takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga ini. Ibadat, hidayah dan takwa kepada Allah. Itu tiga yang patut kita jaga supaya dapat menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada pincang di mana-mana. Itu yang patut kita perhatikan. Baik, soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Tuan Muhammad Izzuddin. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz Roslan, katanya, ada yang masih tidak mahu berubah kerana takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alasannya adalah kerana banyaknya dosa yang telah dilakukan. Ibaratnya dosa sudah bergunung dan seperti banyaknya pasir di pantai. Apakah ramuan berkesan untuk tidak berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih sahabat kita Tuan Izzuddin atas soalan yang ditanyakan. Nak taubat tapi rasa macam Allah tak terima, dosa banyak sangat, macam mana nak bagi keyakinan pada orang ni taubat kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan Ustaz. Allahu akbar. Izzuddin, ya. Satu soalan yang sebagai satu luahan hati perasaanlah. Menyentuh jiwa. jiwa. Mana orang tidak pernah berdosa? Betul. Mana orang tidak pernah buat silap dan salah? Yang bercakap berbaju kuning sekarang ini, bahkan insya-Allah yang berbaju cantik menawan hari ini pun, kita akui yang kita ni pendosa. Dan Azrin, kita boleh aku kan? Pendosa. Ada kesilapan kita buat. Walaupun nampak muka macam ceria, macam tak berdosa je ustaz ni, subhanallahil azim. Sebab Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'. Tiap anak Adam itu adalah pendosa. Kalau Nabi kata demikian, benar, Nabi tak berdusta. Sebab dia beritahu tentang umat baginda. Nabi kenal siapa baginda salam. Baik, Saudara Izzuddin, apakah wajar kita yang dah berdosa, kita rasa macam, tak berubah lah, aku dah berdosa ni? Saya ingat tak betul. Sebab kaedah kita, kalau dah buat silap, balik ke pangkal jalan. Itu kaedah dalam agama kita macam tu. Bahkan dalam pepatah Melayu pun sebutkan, balik ke macam mana? Balik pangkal jalan. Ada satu pepatah kan? Terlajak perahu boleh. Bukan. Bukan tu. Tapi kita kena balik. Takkan kita nak biarkan. Betul. Jadi kaedah itu kita kena pegang. Apalagi dalam agama. Betul. Takkan Allah sebut dalam Quran, Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Al-Hajj 49. Hei hambaku, kamu tahu aku Tuhan pengampun ni. Aku nak ampun dosa kamu. Jadi kalau kita boleh faham tentang sebesar dosa mana pun kita buat, bahkan macam pasir di pantai yang tak boleh kita bilang, banyaknya tu. Tapi Saudara Izzuddin ingat bahawa rahmat Allah tetap menanti kita. Setengah ulama sebut rahmat tu ada 3 makna. Rahmat Allah dengan makna taubat. Itu rahmat Allah. Yang kedua, mahabbah, rahmat Allah juga. Ketiga ialah ibadat, rahmat. Sebab tu bila kita beribadat, secara langsung pahala dapat. Kita dapat buat rahmat, kita cari rahmat melalui keampunan tadi, Allah ampunkan. Jadi sebab tu kita dengan Allah ni tak pernah Allah tutup pintu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa, siapa lagi boleh ampunkan dosa manusia? Betul. Sebanyak berdosa kamu. Al-Imran ayat 135. Jelas. Jadi Zuddin, tidak ada kekecewaan melainkan orang yang benar-benar dikecewakan diri sendiri. Allah tak kecewakan dia. Allah tu Maha Penyayang, Pengasih. Wallahu a'lam. Kalau pada fikir saya, rasanya manusia sendiri dia takut dengan bayang-bayang dia. Sebab dia yang fikir, dia kata macam, alamak, ini mesti Allah tak terima ni. Padahal pengampunan Allah itu seluas langit dan bumi dan lebih daripada itu. Jadi itu yang patut kita perhatikan. Sebab jangan takut kembali kepada Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah penonton, kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk teruskan perbincangan kita. Saya pun kembali duduk di meja perbincangan untuk melihat soalan-soalan lagi di Facebook, dan anda boleh terus hubungi kita untuk bertanyakan soalan ataupun berkongsi sesuatu berkenaan dengan topik perbincangan kita, hadis yang ke-24, hubungan makhluk dengan pencipta. Baik. Sidang penonton, biasa kita dengar perkataan muhasabah, itu biasa. Mujahadah pun biasa. Tetapi yang kita biasa dengar tetapi kita rasa macam, apa makna dia? Adalah
muraqabah. Sebab ada kaitan dengan perbincangan kita hubungan makhluk dengan pencipta. Sebab biasanya bila mana kita datang minta nasihat pada orang Ustaz, orang tu kata, macam mana kita ini nak jaga hubungan kita dengan Allah. Biasanya kita akan pesan, kita kata muraqabah. Kan? Jadi kita pun rasa macam, apa sebenarnya maksud dia? Adakah ia bermaksud mendekatkan diri dengan Allah, menjaga hubungan, ataupun apa makna yang betul-betul yang dimaksudkan dengan muraqabah tersebut? Jadi mungkin pagi ini kita nak dapatkan, dan apa kaitannya dengan perbincangan kita Ustaz? Silakan. Okey. Menarik sekali. Bila sebut tentang soal muraqabah, ia merupakan di antara 5 perkara yang penting bersama dengan kehidupan seharian kita. Demi untuk jadikan kita hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepadanya. Sempurna akhlak, iman dan amal. 5 saya rangkumkan ke semua ialah: pertama, muraqabah. Kedua, muhasabah. Ketiga, mujahadah. Keempat, mu'atabah. Yang kelima, mu'aqabah. Bah apa benda pula ni? Okey. Ringkasnya, kalau muraqabah ni kita bincang kejap lagi. Pertama, yang keduanya adalah mujahadah. Mujahadah kita usaha sungguh-sungguh. Tak berhenti usaha. Yang kita beribadatlah. Yang ketiga ialah muhasabah, kita berkira-kira. Baik, buruk, dosa, pahala. Benar, salah, nak buat tidak ini. Muhasabah namanya. Hitung. Keempat namanya muaqabah. Ambil tindakan. Dan kita buat salah, istighfar cepat-cepat. Buat sedekah. Taubat. Yang kelima, mu'atabah, cela diri. Cela diri mana kita, aku ni kenapalah jadi macam ni? Kenapa buat benda tak elok? Kenapa aku, ya Allah? Mu'atabah, kita cela diri. Jangan pula cela orang. Aku ni bodoh betul. Jangan. Kita dengan kita lah. Aku ni kenapa buat silap? Ya Allah, tak patut aku buat. Nah, itulah mu'atabah kita. Aku ni, ya Allah, bodoh sungguh. Tak apa kita bodoh ke diri. Maknanya kalau dalam istilah bahasa Melayu dipanggil bermonolog. Ya, betul. Bermonolog, boleh. Lebih kurang. Tentang kesilapan kita. Baik. Jadi, bila muraqabah ni, dari Azrin, dia satu kalimah yang menarik. Raqaba yuraqibu raqabatan. Pengawasan. Macam kita di laluan lah, bila tengok anggota penguatkuasa kita, bukan dia apa pun, nampak lampu dari jauh tu, slow kan? Jadi baiklah. Macam pengalaman ini. Baik kan? Padahal nak kereta, nampak lampu biru-biru kan? Padahal tak apa pun. Jadi, kenapa mereka ada? Mereka nak mengawasi perjalanan supaya tak ada orang kata boleh kelajuan melampau contohnya. Allah Azza wa Jalla terlalu muraqabah kita. So apa? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Apa saja yang ada dalam hati kita. Allah muraqabah kita ni. Niat kita Allah tahu. Betul. Dalaman luaran kita. Bahkan bukan takat Allah muraqabah kita, malaikat muraqabah kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, surah Qaf. Apa lafaz kamu ucap, membuat semua dicatat oleh malaikat raqib dan atid, baik dan buruk kamu. Muraqabah. Sebab itulah kata para ulama. Saya mengambil satu kata-kata daripada Ustaz Hawa Al-Marhum. Dia ada menulis satu kitab sebenarnya tentang tazkiyatun nafs. Tajuk kitabnya Tazkiyatul Anfus. Ya, kitab tentang soal pembangunan jiwa dan hati. Kata saya, dia kata apa? Muraqabah dengan makna yang mudah saja. Kita merasakan betapa Allah tak pernah tak lihat kita malam, siang, pagi, petang. Allah buka mata lihat kita. Sifat Allah macam tu. Inna rabbaka labil mirsad, surah Al-Fajr. Allah tu maha tajam kelihatan. Allah tengok kita, dia suruh kita suruh ke dalam. Jadi bila kita ada nilai muraqabah, dia tak berani kan. Macam tadi lah, dia tengok saja nampak lampu biru dari depan, yang 160 turun 100 je. Boleh berhenti terus kan. Kalau motor yang agak laju tu berhenti, cari laluan lain. Padahal tak ada sama lagi. Jadi dengan Allah macam itulah. Bila ada muraqabah, kita berjaga-jaga. Aku tak tergamak buat benda yang dilarang. Aku tak tergamak benda yang dimurkainya. Jadi cuma tahap ni bukan mudahlah. Sebab itulah kata Imam Al-Ghazali, orang nak sampai ke muraqabah ini dia kena melepasi banyak perkara. Pertama, ilmu yang mantap, al-ilmul amiq, mesti ada. Kalau tak ada ilmu, tak jadi muraqabah, ya. Yang kedua, mesti ada kekuatan dalaman. Ada orang kata apa, dorongan dalaman dia untuk berubah. Ketiga, dia mesti ada keyakinan Allah tu Maha benar dalam segala. Itu di antara sifat. Jadi kesimpulannya muraqabah ini ialah suatu perasaan yang kita merasakan Allah tak pernah tutup pendengaran, penglihatan, melihat kita dalam apa watak kita sekalipun, baik dan buruknya. Wallahu a'lam. Jadi mungkin sebelum saya bacakan soalan di Facebook, muraqabah ini dia ada kaitan dengan ihsan. Anta'budallah ka'annaka tara. Adakah boleh kaitan? Boleh kan? Sebab ihsan kita merasakan Allah melihat kita. Tak lihat dia, tengok kita. Boleh kita kan. Sebab muraqabah ini sesuatu yang terjemah daripada keimanan kita pada Allah Azza wa Jalla. Pasal takut datang kerana ilmu dan iman. Tapi masalah kita, muraqabah tak berlaku kalau iman tak ada, kalau ilmu tak ada. Dia tak rasa.
Orang kata Allah tahu kamu buat, tak peduli. Sebab ilmu tak ada, rosak. Wallahu a'lam. Betul. Allah sentiasa memerhati. Ya ke, dia kata. Jadi dia terus buat benda yang dia nak lakukan, baik ataupun buruk, tanpa menyedari Allah sentiasa memerhati. Baik, soalan di Facebook dari sahabat kita, Sahziatul Sidi. Kita lihat soalannya. Katanya, Assalamualaikum. Barang siapa memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat kali gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Surah Al-Hadid ayat 11. Katanya, bagaimana yang dimaksudkan meminjamkan kepada Allah, dan ada kalanya menyalahkan tafsir mengenai memberi pinjaman kepada Allah kerana berasaskan Allah Maha Kaya dan manusia bersifat berkira-kira dengan Al-Khaliq. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Sahziatul Sidi atas soalan yang ditanyakan. Ia juga ya, bagaimana yang dikatakan dengan meminjamkan kepada Allah. Silakan Ustaz. Bunyi minjam tu macam pinjam barang kan? Ya, nampak macam loan. Tak ingat kejap pinjam pen ke? Tuan-tuan sekalian, ayat ini ada makna tersirat. Al-Hadid ayat ke-11, Allah sebut Al-Quran, "Man dhal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karimun." Ayat ini berkait dengan persoalan kita dan ibadat sebenarnya. Pinjam-pinjam ialah dari sudut peribadatan kepada Allah. Bukan pinjam barang dapur, barang makan, bukan ya. Sebab Allah beri kita segalanya pinjam. Bolehkah sebut tuan-tuan begini kaedahnya? Saya sebut kepada tuan-tuan, nyawa ni pinjam tak pinjam? Pinjam. Pinjam. Rezeki kehidupan kita, boleh bangun, duduk, boleh bercakap suara, pinjam. 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 Semuanya pinjaman. Sebab bila sama masa kita kena pulangkan balik. Satulah kata Nabi SAW, bila orang tu meninggal dunia, di akhirat akan dibawa bersama 3 perkara. Pertama, amaluhu, amalnya, ahluhu, keluarganya, dan ketiganya ialah tentang dia punya Hartanya. Dia punya Hartanya. amalnya dan harta bendanya. Terima kasih. 3 perkara. Bila jenazah tu mati, selesai dikemumikan, fayarji'u uthnan wa yabqa wahidun. 2 akan pulang. Siapa pulang? Keluarga pulanglah. Sebab ia mati dah dikemumikan. Harta benda diagi pada orang masih hidup. Yang kekal apa dia? Amal. Amal tu apa benda? Amal datang daripada kita punya kehidupan lah, dengan rezeki, makan, minum, pakai, nyawa. Ketika itu bermakna kita akan bawa balik menghadap Allah. Wahai Tuhan, semasa aku hidup dahulu, sekarang aku nak serahkan balik. Nyawa aku nak serahkan balik. Kekuatan aku nak serahkan balik. Jadi persoalan sekarang ialah, bila kita tahu yang kita dipinjam Allah sementara, jagalah pinjaman Allah tadi. Dia bila sebut Al-Quran tadi, man dzal ladzi yaqridu, siapa yang sebut tadi, pinjam baik tadi, mana kita melaksanakan ibadat sebenarnya. Al-khudu' wa tatul. Mana kita jaga ibadat dengan sepenuh kesopanan. Jaga ibadat. Disebut semayang, solat, ibadat, rezeki makan, jaga betul-betul. Pada masa itu, pastilah pinjam akan bayar dengan cash. Apa bayar kepada kita? Iaitu dengan pahala dan syurga. Dia semua amal kita akan bayar balik dengan syurga menanti dan redha Allah menanti pada masyar. Jadi maknanya, pinjaman berbentuk ibadat. Kita mesti tunaikan ibadat, dan bila kita sempurnakan, pasti kita akan beroleh kejayaan yang abadi di alam sana. Itu satu. Yang keduanya ialah, kita nak bayar pinjaman macam mana? Allah sebut Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kamu syukur pada aku di atas nikmat aku beri, kamu dapat rezeki yang banyak. Sebab kata ulama 2. Pertama ialah pahala yang melimpah ruah, kedua rahmat Allah yang menanti pada masyar. Jadi itulah maksud pinjaman sebenarnya. Dengan maksud kita laksanakan ibadat atas nikmat rezeki Allah beri. Sihat, pinjaman sementara. Bila Allah ambil sihat, habis tak ada apa lagi kita. Nyawa Allah beri, tak boleh ambil nyawa, habislah kita. Wallahu a'lam. Sebab itu bila mana saya dengar jawapan Ustaz ni, pentingnya belajar itu kena berguru. Sebab bila mana kita baca sendiri, Allah meminjam, maknanya kita salah faham. Jadi kena berguru dan kita kena belajar, kita terus belajar. Baik, kita berjeda seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana.
Baik, itu dia tadi. Jangan lupa semua saksikan ataupun ikuti perjalanan tiga sekawan apabila mereka cuba untuk menyambut Hari Kebangsaan di kampung mereka. Saksikan drama pendek komedi berjudul Tiga Sekawan di TV3 pada 31 Ogos dan 16 September jam 9 malam. #bebas bersama. Okey, boleh saksikan. Moga-moga dapat membangkitkan semangat jati diri dan juga cinta pada negara dalam jiwa kita. Baik, okey, jom kita teruskan perbincangan kita tentang bagaimana yang dikatakan hubungan makhluk dengan pencipta. Baik, kita masih lagi memfokuskan kepada perbincangan hadis yang ke-24 yang mana perbincangan tentang, kalau tengok pada tajuknya, tentang kezaliman, tetapi dalam itu juga bagaimana dibicarakan tentang manusia yang menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita cuba bak kata orang dengan izin throwback. Throwback ya. Kita balik ke belakang sedikit. Hadis yang ke-19 di dalam kitab yang sama, hadis 40 Imam An-Nawawi Ustaz ya. Hadis yang ke-19 berkenaan dengan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana Ibnu Abbas nasihati ataupun disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa pesanan yang sangat istimewa. Di antaranya adalah ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Kita faham maksud yang Allah sentiasa mengawasi, memerhati, menjaga makhluk dan juga sentiasa memberikan yang terbaik. Tetapi yang kita agak keliru, apa yang dimaksudkan dengan kita jaga Allah? Adakah maksudnya kita ni menjaga hubungan? Adakah kita ni menjaga ibadat? Ataupun ada makna yang lebih tepat bila mana kita nak maksudkan kita jaga Allah? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih dari Azrin. Menarik sekali kalau kita kaitkan hadis 19 dalam kitab yang dituliskan Imam Nawawi itu di bab buluh, memang terdapat hadis yang disebut daripada Imam Tirmizi, ihfazillah yahfazka, jaga Allah akan jaga kamu. Baik. Hadis ini ada serampang banyak mata sebenarnya, bukan 2 mata 3 mata saja. Pertama sekali, hadis suatu peringatan daripada Nabi kepada Ibn Abbas kepada kita supaya kita ini ada kekuatan agama dalam hidup. Sebab yang jaga kita ni adalah agama. Ingat, kalau agama dah tak ada hidup kita, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Maka kita hidup kerana agama. Seorang boleh bangun awal pagi kerana agama. Waktu dia rindu untuk solat berjemaah subuh contohnya. Dia rindu ke masjid. Kalau agama tak ada, habislah kita. Pukul 8 pagi bangun. Ke 9 baru bangun contohnya. Subuh tak ada. Pertama. Yang keduanya menunjuk pada kata ulama. Ini antara pada ulama tuan-tuan. Menunjukkan Nabi sebuah nak bagi kepada kita tausiah, peringatan supaya kita ini sentiasa ada ilmu. Sebab ilmu adalah pemandu kita. Jangan lupa, kata Imam Qurtubi, ilmu pemandu kita. Bila ilmu pandu kita akan bawa kita ke jalan kebaikan, kebenaran baik. Yang ketiga, ini penting. Bila sebut ihfazillah yahfazka, jaga Allah jaga kamu, jaga Tuhan ini dengan makna apa? Maknanya ibadat kena selesaikan. Sebab teras utama kita hidup ini ialah ibadat. Kok mana pun tuan-tuan, teras utama kita ialah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat 56. Nombor 7. Kata para ulama, bila sebut tentang soal jaga Allah ini, ialah kita memastikan bahawa ibadat kita selesaikan. So apa? Sebab kunci ibadat penting. Kunci ibadat kita nak dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab ibadat kesannya banyak. Kalau kita tengok dalam kerangka dibincangkan Imam Al-Ghazali kitab Ilhamuddin, dia kata apa? Antara kesan ibadat ialah kita akan terbina kita punya kehidupan beragama kita. Hati kita yang buruk akan jadi baik, yang rosak akan jadi sempurna, yang dapati akan hidup sebab ibadat. Sebab ibadat ini tuan-tuan, bila kita buat, walaupun kecil mana sekalipun, pahala. Bila pahala, itulah kekuatan kita. Redha Allah menanti baik. Jadi bila sebut tentang jaga Allah ini, mana kunci pertama ibadat. Jadi orang tak beribadat ni seolah telah melonggarkan dia punya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, orang tinggal ibadat, orang sudah pun syirik sebenarnya. Ini bahaya. Orang tak beribadat soal dia syirik dengan Tuhan. Sebab dia telah meninggalkan Allah Azza wa Jalla. Tapi orang beribadat, dia melekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi bagi saya, Nabi nak sebut kepada kita tentang soal jaga ibadat. Jaga ibadat, kita jaga Allah Azza wa Jalla. Bukan jaga beri makan pada Allah, tidak. Tapi jaga hubungan Allah melalui
ketundukan pada Allah. Sebab ibadat kita ketundukan. Bila kita ibadat, kita sedang tunduk pada Allah dengan kepatuhan yang mutlak. Wallahu a'lam. Maknanya hari ini kita faham apa yang Itu dimaksudkan. secara mudah sebenarnya. Itu secara mudah untuk faham yang dimaksudkan dengan kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Baik. Itu hadis yang ke-19. Perbincangan kita hadis yang ke-24. Boleh kita rujuk nanti untuk sebagai kita punya rujukan. Baik. Kita nak lihat soalan dari sahabat kita Intan Zurina. Tapi sebelum saya bacakan soalannya, seronok bila mana saya nak buat sedikit perumpamaan. Bila mana kita ni hidup, contoh saya tiba-tiba nak pindah sebelah rumah Ustaz Roslan pindah rumah jadi jiran kan. Bila? Bila ada plan. Bila benda dah pindah, lepas tu 2-3 hari pindah tu kejap pinjam cangkul, kejap minta pinjam kereta, kejap minta pinjam macam-macam pinjam air, pilih macam-macam pinjam. Hari pertama, hari kedua Rasulullah kata okey lagi. Lama-lama rasa macam banyak sangat minta ni, tiap-tiap hari minta ni. Banyak songeh sangat ni. Minta macam-macam ni, hari-hari minta. Jadi bila mana kita ni rasa macam minta banyak sangat, rasa macam gelisah juga, rasa macam tak seronok juga sebab minta banyak sangat. Manusia minta kepada manusia. Tapi itu manusia sesama manusia. Kalau kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lagi kita minta, lagi Allah suka. Tapi soalan daripada sahabat kita Intan Zurina ni cantik soalan dia. Sebab dia menyebutkan tentang apa Ustaz? Katanya Assalamualaikum. Bagaimana dia kata mahu buang perasaan malu terlalu meminta-minta secara berlebihan dengan Allah, sedangkan kita sedar yang amalan kita tak seberapa dan tidak setimpal, katanya. Terima kasih sahabat kita Intan Zurina. Katanya nak minta lebih-lebih tapi kita sedar diri yang amalan kita tak seberapa. Jadi sebab itu malu. Jadi mungkin Ustaz boleh motivasikan kepada penonton-penonton bagaimana nak buang perasaan malu, nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta, silakan. Soalan Intan ni memang menarik sebenarnya. Soalan yang cukup berbekas di hati kita semua. Sebab yang pertama kita kena tanya, kita dengan Tuhan ni apa hubungan sebenarnya? Hubungan kita dengan Tuhan adalah sebagai makhluk dan Al-Khaliq. Bila kita Al-Makhluk yang dicipta, kita berpegang dengan pencipta kita lah. Betul. Nak keselamatan, nak keamanan, nak kebahagiaan, keredaan, mesti dengan dia lah, Al-Khaliq. Kalau kita bebaskan daripada dia, mana kita akan kerugian segala-galanya, apa lagi nilai kita. Jadi tanpa cuai. Sekarang tak timbul isu malu tak malu. Memang jangan buang perasaan malu tu. Sebab Allah Maha Kaya. Sesaat kita buat dosa macam mana, Allah kata apa kepada kita? Aku terima kamu kembali. Yang penting bertaubat, aku terima kembali kamu. Jadi kalau Allah sendiri terima kita kembali, kenapa kita malu nak minta dengan dia? Bahkan dalam Quran, surah Ghafir 60, Allah kata kepada kita, Udu'uni astajib lakum. Minta dengan aku terima. Minta bukan setakat minta berdoa, tapi buat ibadat. Buat ibadat dengan keyakinan, aku terima kamu semua. Yang taubat, aku terima. Yang cari pahala, aku beri pahala. Jadi kata para ulama, hal ini menunjukkan kepada kita bahawa tak ada sempadan dengan Allah ni. Faham. Tak ada sempadan. Sempadannya adalah kematian. Maka kita nak mati dalam rada rahmatnya. Sul khatibah. Jadi kalau begitulah Puan Intan bertanya tadi, yang penting kepada kita ialah kita terus tidak berada keadaan rasa gelisah. Itu bukan Allah Azza wa Jalla. Buangkan. Saya tertarik, sebenarnya saya sempat semaklah 2-3 penulisan yang dibawakan para ulama salafun salih. Satu kata daripada Abu Sulaiman Ad-Darani. Ini seorang ulama tasawuf meninggal tahun 161 Hijrah. Ya. Dia kata apa? Dia kata dengan Allah ini ada 4 benda yang besar. Banyak 4 ni, tapi seringkas sajalah. Yang pertama dia kata apa? Kita kena istiqamah beribadat. Sikit pun buat. Kena jaga. Kalau bab zikir contohnya, zikir jangan putuskan hubungan zikir. Itu pertama. Yang kedua dengan Allah ni kata dia kena minta sentiasa. Saat kita susah, demam, sakit, diberi Allah macam-macam, minta dengan dia. Sebab Allah boleh berikan kita kebaikan, kemuliaan. Baik. Yang ketiga, kita kena menangis bila kita buat kesilapan. Mana bila buat silap ni kita banyakkan air mata bercucuran turun sebab kita menyatakan kita ni dah buat kesilapan, dah buat kesalahan, kita minta Allah ampun kita. Yang keempatlah kita minta pada dia, minta mati dalam sul khatimah. Mati dalam keadaan yang baik. Minta dengan dia. Jadi kata Abu Sulaiman Ad-Darani, yang ni 4 kena jaga. Jadi kalau begitulah Puan Intan, saya merumuskan saja bagaimana pandangan tadi menunjuk kepada kita bagaimana dengan Allah ni kita walaupun sedar kita ada kesilapan, tapi dengan Allah kita kena anggap Tuhan segala-gala kepada kita. Kalau kita ambil sikap putuskan hubungan,
kita telah memutuskan segala kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan rahmat Allah menanti kita, rahmatnya, keampunan, keselamatan menanti kita. Wallahu a'lam. Tapi bila mana saya dengar juga jawapan dari Ustaz dan juga terkenangkan soalan daripada sahabat kita Intan Zurina tadi, betul juga katanya, sebab kita ni kadang-kadang mintanya yang high class, mintanya yang first class. Ada punya hajatnya itu minta sesuatu yang sangat baik. Tetapi untuk yang kita berikan kepada Allah daripada sudut ibadat kita, kita bagikan yang saki-baki. Tapi itu sangat-sangat mengetuk hatilah sebab permintaan kita tinggi. Tetapi apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu satu benda yang kadang-kadang nampak macam pak kata orang utara ala balai, biasa-biasa dan kadang-kadang kurang kualitinya. Dia begini, ya. keadaan agama ni kena minta sebanyak-banyak pada Allah. Betul. Sebab baik. Soal kita dan kelemahan kita memang kelemahan, tetapi kita mula belajar atas kelemahan tadi. Batu ini pandangan menarik sebab bila dai sudah mulakan isu ini, saya ingat kata Imam Al-Ghazali. Sebab Allah tidak pernah nak menolak rintihan hamba. Sebanyak mana kita minta, Allah tahu hak kita untuk ditunaikan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Kamu berdoa banyak-banyak, Allah akan terima. Yakinlah. Itu kata Nabi itu. Faham. Doa dengan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Yang tak yakin tu kadang-kadang dia jadi rasa lain tu, saya itu minta yang tak yakin masalahnya. Bila mana tak sampai dia rasa macam gelisah. Betul, aku dapat tak dapat ni. Baik Ustaz, mungkin untuk yang ringkas Ustaz, saya mintakan sedikit jawapan dari Ustaz ringkas. Bagaimana kalau ada orang yang dia ni jenis dia kata hidupku dah macam ni dah tak ada apa dah. Aku dah tak nak ambil peduli lepas hidup aku. Macam ni je lah. Apa nak jadi je lah. Aku tunggu mati je lagi, dia kata. Mungkin Ustaz boleh komen sikit berkenaan dengan orang yang kadang-kadang berprasangka macam ni. Datang masalah banyak macam mana, tiba-tiba dia rasa macam hidup ni dah tak ada apa dah. Sifat putus asa adalah kezaliman kepada diri sendiri. Oh, kena dengan hadis kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Surah Az-Zumar 23. Kata Allah, jangan kau putus asa dengan aku. Jadi orang putus asa, aku dah tak ada harapan dah macam ni. Ini orang yang zalim dengan diri sendiri. Allah tak ada apa, tapi kita jangan cakap itu. Sebab tu batulah sifat putus asa ni sifat yang boleh kepada keburukan. Orang mendiri Azri, mendiri 7 bangunan. Kenapa tu? Putus asa lah. Betul. Dosa besar tu. Jadi benda macam jangan ada sama sekali. Yang ada ialah yakin diri Allah tu Maha Kaya dan Maha Pemurah dengan kita. Wallahu a'lam. Ya, betul. Sebab itu kadang-kadang ada di antara kita yang putus asa, yang kadang-kadang dia rasa gelisah dalam kehidupan, macam-macam berlaku, dan yang paling penting ada di antara kita yang perlu melakukan sesuatu. Yang paling penting adalah kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Ustaz sebutkan sebentar tadi, di antara kita ini jagalah 3 perkara. Ibadat kita, hidayah, dan juga yang satu lagi disebut sebagai takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala terjamin dalam keadaan yang baik-baik. Sebenarnya ada lagi kita nak kongsikan selepas ini berkenaan dengan hadis yang ke-24 ini, tapi kita akan bawa sambungannya di TV9. Yang penting teruskan bersama dengan kita, mudah-mudahan dapat manfaat. Berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah dan Alhamdulillah. Kita bertemu kembali setelah kita berehat seketika sebentar tadi. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu, dan pastikan nota-nota yang telah pun kita tambat dengan tulisan sebentar tadi, apa yang disampaikan, apa yang diceritakan, apa yang dikongsikan, mudah-mudahan dapat disebarkan kepada sahabat-sahabat kita. Insya-Allah manfaatnya berkekalan selamanya. Insya-Allah. Baik. Kita teruskan perbincangan kita. Kita ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Ana Karmina. Kita lihat soalannya, katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Adakah makanan dan pakaian amat penting dalam kehidupan manusia untuk menyempurnakan iman? Tetapi mengapakah ada yang kufur nikmat? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita atas soalan yang ditanyakan Puan Ana Karmina. Terima kasih. Pakaian dan makanan ianya terkait dengan iman, tetapi ada pula yang kufur nikmat. Ustaz, sedikit komen silakan. Pertama, Puan Ana,
Ya. dalam hidup beragama ini memang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kedekut nak berkalkan kita nikmat pelbagai. Nikmat nyawa, nikmat harta, nikmat pakaian, nikmat keluarga, nikmat pangkat, rezeki macam-macam. Betul dalam hubungan ini kita dapati amanahnya besar kepada kita adalah syukur pada Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibrahim ayat ke-7. Maksudnya kalau kamu syukur akan nikmat Allah, aku tambah lagi. Tambah tu apa benda? Tambah dua. Pertama keberkatan fizikalnya. Allah bertambah lagi. Kalau bab kekayaan, Allah tambah gandaan rezeki kita. Kalau kesihatan, tambah rezeki kesihatan. Pertama iman akan bertambah. Yang kedua. Baik. Dalam kata para ulama kita, bila kita sebut tentang soal nilai harta benda tadi, soal pakaian ke soal makan, memang kita perlu. Pertama sekali, saya tarik perhatian tuan-tuan kepada apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Dia kata apa? Dia kata sebut tentang soal makanan. Kenapa penting? Sebab ia merupakan unsur utama ke arah kita nak cari ketenangan hidup kita. Cuma yang pastinya ialah makanan yang halal. Halal dan tayyibah. Jangan cari makanan haram yang berdosa pada Allah. Jangan. Bagi kita kena fokus kepada makanan kita yang halal tayyibah. Banyak mana pun carilah. Sikit pun kita dapat, rezekinya alhamdulillah. Baik. Pakaianmu sama. Pakai pakaian silakan. Tapi syarat agama ialah pakaian yang sesuai dengan agama. Tutup aurat. Nak pakai ala Pakistan, ala Melayu, ala Jawa, silakan. Ini ala pun, ala Eropah. Ala Eropah. Eropah. Ini ala Melayu. Yang penting adalah tutup aurat. Baik laki perempuan. Itu konteksnya. Ini hukum agama. Jangan kita bebaskan. Nak makan, serba makan. Tak boleh. Nak pakai, serba pakai. Tak boleh. Kena ada di sana asas agama, iaitu ikut kita punya agama punya perintah arahan. Itu satu. Yang keduanya ialah kufur nikmat. Dia dua benda kufur nikmat. Pertama sekali ialah kufur dalam maksud dia tak merasakan Allah yang bagi rezeki. Sedangkan wama bikum min ni'mati, semua kamu ada nikmat belaka. Allah punya. Jadi yang pertama ialah bila kita makan saja, minuman ke, kita cukup. Itulah satu tanda syukur nikmat ni, ya jelas. Kita nak minum air walaupun seteguk, apa kita kata? Alhamdulillah, paling tidak. Ataupun kita sebut dalam bahasa panjangnya, doa yang panjang, Allahumma barik lana, sampai akhirnya. Syukurlah tu. Kita nak pakai doa aja. Masalah yang keduanya ialah kadang-kadang kita tak rasa nikmat Allah Azza. Bila kita buat saja benda-benda ibadat tanpa ikatan Allah, tanpa ikat. Maksud apa? Kita makan tak baca doa, minum tak boleh lah. Jadi kita kena syukur pada Allah dengan sesuatu yang mana kita memang syukur dengan maksud doa, jaga dan tanda syukur kita dengan ibadat pada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kata para ulama, syukur yang utama ialah beribadat pada Allah Azza wa Jalla. Itu wallahualam. Itu jawapan saya. Baik, itu jawapannya. Terima kasih Ustaz. Dan kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Kak Yat sini, Nur Hayati Ismail dari Rawang. Kak Yat, silakan soalan Kak Yat. Terima kasih Dai. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya Kak Yat. Soalan Kak Yat Ustaz, bagaimana untuk kita melatih diri melihat setiap takdir Allah itu adalah petunjuk dan hidayah dari Allah? Sebab kadang kita selalu memikirkan benda yang tak elok Ustaz. Dan lagi satu Ustaz, Kak Yat nak tanya, apakah setiap yang kita fikir itu juga satu doa Ustaz? Bukan kita ucap tapi kita fikir juga itu satu doa Ustaz. Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wow, soalannya berkenaan dengan doa dan juga bagaimana kita nak tahu itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selalunya sebut kata-kata ataupun lafaz itu adalah doa. Tapi adakah yang kita fikir juga adalah doa Ustaz? Silakan. Pertama sekali untuk kita melatih diri supaya kita ni dalam keadaan yakin dan rasa dekat Allah. Begitu jawapan saya kepada ayat tadi ialah pertama kita kena ingat bahawa Allah tidak pernah akan meninggalkan kita. Faham? Allah tak pernah meninggalkan kita. Tetapi kita meninggalkan Allah Azza wa Jalla. Kita tinggalkan Allah sebab kita tak tunai perintahnya. Sebab itulah kita kena melatih kita dengan konsisten ibadat. Kunci utama dalam hidup ialah istiqamah. Faham. Bila kita istiqamah dengan doa, istiqamah dengan ibadat, istiqamah dengan kebaikan, itulah kunci utama kita. Dia akan latih kita untuk sentiasa dekat Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau istiqamah tidak ada, kita telah membuang hubungan kita dengan Allah secara tak semena-mena. Jadi ini kunci utama. Yang pertama. Yang keduanya ialah kita sentiasa ada suasana syukur pada Allah secara total. Dan syukur tadi saya sebut di awal tadi, akhir tadi sebelum saya berhenti tadi ialah syukur utama dalam kita beragama ialah ibadat. Tuan-tuan perasan kata ini pandangan daripada Al-Imam Ibnul Qayyim yang kata bahawa bila kita beribadat, syukur sebenarnya. Kita baca Quran, syukur. Kita infak sedekah derma, syukur.
Kita berzikir 2-3 patah. Syukur. Kita ke masjid kerana nak mengaji ilmu, nak salat. Syukur. Kita bercakap benda baik. Syukur. Itu semua adalah merupakan syukur pada Allah. Kenapa? Kita benda yang Allah suruh. Itu ibadat sebenarnya. Semua ibadat kita syukur pada Allah SWT. Jadi kunci kita di situ. Yang kedua tentang soal tentang apa tadi? Fikir tentang pun adalah doa. Fikir pun doa. Betul. Sebab kadang-kadang saya nak sebut macam ni. Fikiran kita yang baik, ya, dengan ada suatu pengharapan, itu doa. Kita katalah kita fikir, ya Allah mudah-mudahan hari ini harinya bercahaya. Doa itu, ya Allah hari ini tidak musibah. Doa sebenarnya, doa secara tak langsung. Jadi fikiran kita kalau ada kebaikan, itu satu kebaikan. Tapi kalau fikir ke arah kejahatan, itu doa kepada keburukan. Jadi kita kena sentiasa dalam keadaan fikiran kita tenang. Ada satu kata-kata daripada bahasa Arab kata, "Man i'tasama ala aqlihi dhalla." Siapa yang pegang akal semata-mata sesat. Tapi kalau akalnya ada iman, dia ada kebaikan. "Man i'tasama aqlahu bil iman faqad hada." Siapa yang jaga akal dengan iman, dia dapat petunjuk. Jadi kita ni tuan-tuan kena fikir yang positif. Jangan ada fikiran yang negatif. Hatta tengok yang buruk pun, ya Allah, kalau orang tu buat jahat contoh, ya Allah, kalau boleh dia dapat hidayah ke, dapat berubah. Fikir yang positif. Di samping kita nasihatlah dia supaya berubah. Wallahu a'lam. Benar. Itu jawapannya. Allah hampir tetapi kita yang meminggir, Allah mendekati tetapi kita yang menjauhi. Ya, betul. Allah datang tetapi kita yang Cantik. pulang. Itu yang Cantik. jadi Kata-kata kerisauan. menarik. Boleh upload di Facebook. Boleh. Cantik. Upload Sebab Allah tidak status di pernah Facebook. pinggir kita, kita pinggirkan Betul, Allah. kita yang meminggir. Itu persoalannya. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya tuan, siapa di sana? Cik Ilyas daripada Hitam Pulau Pinang. Oh, orang Pulau Pinang. Tuan Elias, silakan soalan Tuan Elias. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini, adakah dikira hubungan baik dengan Allah ni jika meninggalkan salah satu daripada contohnya rukun iman dan juga rukun Islam? Setengah pihak kita ni kalau ada solat dia tinggalkan puasa, kalau dia berpuasa dia tinggalkan zakat. Kalau dia buat keempat-empat ni dia tinggalkan yang rukun terakhir, kalau mampu pun dia tak nak pergi ke menunaikan haji. Dan dengan rukun iman pun dia ambil yang 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang akhirat, kepercayaan kepada hari akhirat dan qada dan qadar dia tak mahu pula mempercayai. Bagaimana hubungan ini? Dan juga soalan kedua dengan solat yang kita kata ni, kita dah buat semua dah 5 suruhan Allah ni, tapi hanya sekadar memenuhi je, tak berbuat mengambil berat seperti menunaikan solat di awal waktu, berpuasa dengan penuh pengharapan. Okay. Dan itu saya minta pencerahan yang lebih lanjut daripada Ustaz itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Ilyas atas soalan yang diajukan. Soalan pertama berkenaan dengan rukun iman dan rukun Islam. Dia kata buat tu tak pernah lengkap, dia kata. Yang rukun Islam itu ada je yang tertinggal katanya. Rukun iman pun sama juga, kita percaya pada satu, yang lain tidak percaya pula. Jadi yang kedua tadi berkenaan dengan sembahyang, katanya dah buat 5 tetapi tidak pernah merasa suasana sempurna dalam ibadat tersebut. Jadi adakah ada kaitan rosaknya hubungan dengan Allah? Silakan Ustaz. Baik. Tuan Haji Ilyas Abu Bakar daripada Pulau Pinang, rakan-rakan penonton semua, kita tetap berpegang dengan hadis Nabi SAW. Sebab Nabi bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam terbina atas 5 yang mengukuhkan kita, dengan solat hinggalah kepada kita berhaji. 5 rukun itu adalah kekuatan kita. Dan Nabi juga ajar kita supaya berpegang dengan 6 rukun iman itu sendiri. Jadi dalam Islam, semua ini mesti kita kena satukan. Kepercayaan kita, kepatuhan kita, ketundukan kita. Kena usahakan. Cuma tinggal lagi ialah kita ada kelonggarannya. Longgar macam longgar iman kita. Faham. Ada disebutkan Cik Isyar tadi, kadang-kadang solat tetapi akhir waktu. Kadang-kadang solat kemudian tak khusyuk contohnya. Kita tak nafikan itu adalah di antara masalah kita manusia. Kita bukan malaikat. Tak, untuk bagi saya tuan-tuan, yang pentinglah kita terus usaha untuk mendidik, membina, membangun dan belajar ke arah untuk memantapkan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Faham. Itu yang utama. Yang keduanya ialah, saya pun susah juga nak jawab sebenarnya, sebab itulah yang antara fenomena kita juga. Ya, kadang-kadang kelemahan kita. Puasa kita yang wajib kita buat, tapi yang sunat kadang-kadang payah ni. Ya, kadang-kadang susah buat yang sunat ni. Isnin Khamis kadang-kadang payah nak buat. Apalagi kadang-kadang datang satu hari tertentu dalam Islam, Wukuf Arafah pun susah nak buat contohnya. Puasa wajib buat. Kita kurang kita. Sebab bagi saya yang utamanya Cik Ilyas ialah kita usaha terus.
Di samping kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah Tuhanku, tolonglah aku, ya Allah, untuk aku ni mantap iman, mantap akidah, mantap hati. Kita minta, sebab tu kata para ulama kepada kita ialah, ke dalam kelemahan cari kekuatan, dalam kesempitan cari keluasan. Sebab dalam agama dia ada keluasan. Yang penting, yang wajib jaga betul-betul, yang sunat mantap betul-betul. Tapi jangan tinggalkan. Contoh solat tadi, yang kita yang kedua, solat zuhur asar, mantapkan. Tapi kalau ba'da qabliyah, cuba usahakan. Tak boleh buat, cuba usahakan. Tak boleh banyak pun sikit insya-Allah. Jadi mudah-mudahan lama kelamaan kesan pada kita muta'awid, kita setiap berusaha, Allah tidak kecewakan kita. Sampai situ ketika tuan-tuan percayalah, Allah akan rezekikan kita dengan kekuatan hati dan jiwa yang insya-Allah makin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Yang utama ialah usaha kena ada. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang usaha, kata Allah, kami akan buka jalan-jalan kepada mereka. Kenapa? Wa innallaha lama'al muhsin. Allah bersama orang baik-baik di kalangan kita. Orang baik Allah akan bersama dengannya. Surah Al-Ankabut 69. Wallahu a'lam. Jawapannya, sempurnakan ibadat kita. Baik. Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Baik, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua keluarga besar Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, terus setia bersama dengan kita sehingga ke penghujung. Sedar tak sedar sudah berada di hujung ralit kita. Mendengarkan perbincangan, tak sedar sangat seronok duduk di dalam majlis ilmu. Ketenangan, barakah, sakinah itu sampai pada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada hari ini sebelum kita meneruskan urusan-urusan yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Cantik. Baik. Okey, kita nak bacakan soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita, Sal Rasid Cik Ci. Baik, kita lihat soalannya. Katanya, Assalamualaikum. Adakah solat penghubung di antara manusia dan penciptanya, yakni Khalik, yang mana dulu dalam solat itu di dalam solat itu sendiri mengandungi doa mohon keampunan, permintaan dan zikir-zikir melalui hati dan lidah serta seluruh anggota sujud ketika solat seiring memuji kebesarannya. Selain itu, solat juga mencegah diri dari melakukan perkara keji dan mungkar, manakala amalan pertama dihisap juga adalah solatnya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat kita Sal Rasid Cik Ci atas soalan yang ditanyakan, solat penghubung makhluk dengan pencipta. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Ini satu peringatan besar, besar daripada Puan Sal Rasid kita ni. Sebab selama-lamanya Daya Azrin, solat adalah segala-gala dalam kehidupan beragama kita. Solat adalah suatu tanda yang kita benar-benar melekat, rapat, dekat, taqarrub pada Allah Azza wa Jalla. Satu Nabi bersabda, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa sajidun. Saat paling hampir kita dengan Tuhan ketika kita sujud. Solat. Betullah solat, tuan-tuan, nyawa kita. As-salatu imaduddin. Solat itu sembahyang, tiang agama. Kalau solat tak ada, kita dah kehilangan tiang hidup sebenarnya. Kita hidup tanpa solat, segala kita dah hilang. Hidup rahmat tak ada, berkat tak ada, apa tak ada. Melainkan yang ada ialah kehidupan kosong. Bila solat, rezeki tak akan diberkati. Sebab solat ini lambang kepada keberkatan. Berkat rezeki, berkat umur, berkat usia, berkat ibadat, berkat kehidupan, berkat, bahkan berkat segala-galanya. Bahkan berkat keluarga. Betul. Bila keluarga bersolat, berkat keluarga itu. Ayah solat, mak solat, anak solat, berkat keluarga. Baik. Yang keduanya ialah, solat itu satu rintihan. Kalau kita nak ambil satu paksi yang utama solat ialah, kata para ulama, as-solat doa. Solat itu satu rintihan. Sebab kita bersolat, kita menghadap Allah Azza, kita merintih keampunan, merintih keselamatan, kita mohon keberkatan hidup, keberkatan dalam rezeki makan, itu bersolat. Orang tak solat, dihilang berkat sebenarnya. Baik. Yang kedua ialah, solat ini memang merupakan satu jalan kita untuk kita menjauhi kemungkaran dan dosa. Mungkar pada Allah Azza wa Jalla. Benar Allah sebut dalam Al-Ankabut 45. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ni tuan-tuan, dia boleh jadikan kita jauh daripada kejahatan. Bila dah solat kita jaga, tak tergamak kita tipu orang dalam usaha perniagaan. Kita dah solat jaga, tak tergamak kita buat kejahatan. Tak tergamak kita. Sebab kita tahu solat ini tiang utama nak jauh kita pada kemungkaran, kesesatan dan keburukan. Jadi dalam Quran sebut Al-Ankabut 45, sembahyang tercegah kepada kejahatan dan kemungkaran. Itu satu. Yang keduanya,
Menarik daripada apa yang diungkapkan Al-Qardawi. Dia kata apa? Dia kata solat ini merupakan harta besar kita. Sebab tu daripada masyarakat nanti, belum Allah tanya tentang kita punya haji berapa kali dia pergi, umrah berapa kali dia pergi, zakat macam mana. Yang pertama ialah solat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah solat. Perkara pertama ditanya daripada masyarakat ialah sembahyang kita. Itu amal kita ditanya. Solat kita macam mana? Sempurna ke tidak? Jadi, solat tuan-tuan satu benda yang besar, merupakan hubungan langsung Allah, kita patut jaga, wajib jaga dan sempurnakannya sampai kita mati. Wallahu a'lam. Baik, itu jawapannya, dan seterusnya kita terus kepada soalan dari sahabat kita Izzara Zulaikha tentang katanya bagaimana Ustaz? Katanya Assalamualaikum, bagaimana kaedah untuk mengundang hidayah Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya seseorang itu kurang amalannya namun sangat patuh pada suaminya dan hanya menjaga perkara kefarduan sahaja. Apakah dengan amalan yang sedikit boleh mengundang hidayah Allah Subhanahu Wa Taala justru untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih Izzara Zulaikha atas soalan yang ditanyakan. Sedikit amalan tapi mengharapkan ganjaran yang hebat. Benar Puan Izzara Zulaikha, yang utama dalam kita beribadat ialah istiqamah. Betul. Istiqamah dalam mentaati suami. Istiqamah kan? Betul. Hubungan suami jaga, taat dan patuhkan suami. Dalam soal kefarduan jaga. Yang berbaki ialah amal sunat. Solat sunat ke puasa sunat kita jaga dan sempurnakan. Jadi yang pertama Puan Iz ialah kita istiqamah. Bila kita dapat istiqamah, yang wajib kita buat, yang sunat kita kerjakan, insya-Allah itulah nadi hidayah kita pada Allah Azza wa Jalla. Masalah kita ialah kadang-kadang kita istiqamah dengan suami, kadang-kadang rasa nak hormat-hormatlah kan. Kadang-kadang nak marah-marah maki. Tak bolehlah. Jadi kita kena jaga semua ini dengan istiqamah. Sebab tu kata para ulama, istiqamah adalah tiang kepada amal kita. Bila kita jaga istiqamah, bermakna amal kita tegak berdiri dengan teguh dan akhirnya itulah punca kepada keberkatan, keselamatan, keamanan hidayah Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Yang keduanya ialah, kalau saya dapat rumuskan daripada pandangan Iz tadi, bahawa sikit amalan kita bukan isu, tetapi biar berkualiti. Sikit tapi biar berkualiti. Tapi kalau sikit pun tak ada kualiti, habislah. Derma 30 sen, 10 sen, tapi ada lagi sifat riaknya. Itu pun dia ungkit tadi. Dia ungkit lagi, aku derma 10 sen hari. Jadi biar kita jaga kualitinya. Yang sikit kualitinya ada, selamat. Yang banyak kualiti ada, kita bahagia. Jadi penting adalah istiqamah dan kita buat ibadat secara berkualiti, insya-Allah. Dapat hidayah. Betul. Allah tidak akan rugikan kita, insya-Allah. Tidak akan sia-siakan. Walaupun sedikit tetapi ada kualiti. Ustaz, di hujung ini. Baik. Kita mungkin ada penonton yang biasa dengar ataupun ada yang kali pertama dengar pada pagi ini. Kalau kita belajar dulu dengan guru-guru kita, biasa dia sebut, kalau kamu takut dengan harimau, kamu lari. Kalau kamu takut dengan harimau ataupun takut dengan apa-apa makhluk atau dunia, kamu akan lari. Memang takut dengan lari. Lari, jauh lari. Kan? Lari. Tetapi kita ni takut kepada Allah, makin kita hampir. Betul. Jadi sebab itu kita nak minta pada Ustaz pagi ini untuk ungkapkan kembali huraian daripada ayat ini. Takut kepada makhluk kita lari, tetapi takut kepada Allah kita hampir. Jadi bagaimana yang dimaksudkan bila mana kita takut pada Allah, menjaga segalanya, makin kita hampir dan makin kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Ustaz boleh berikan sedikit komen berkenaan dengan istilah ini. Macam silakan. Rumusan kot ni. Rumusan, ya, kesimpulan, baik. Dia begini. Dalam kaedah beragama, dia ada satu kalimah yang cukup cantik, iaitu taqarrub. Taqarruban ilallah. Taqarrub dengan makna dekat dan rapat dengan Allah. Dalam hubungan, kata Al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alaihi, kita dengan Allah ini taqarrub dengan apa? Pertama, dengan ibadat. Yang kedua, takut kita dekat dengan ketaatan kepadanya. Yang ketiga, kita rapat dengan baik kita dengan dalam agama. Mana buat ibadat secara konsisten. Baik. Kata para ulama kita, kalau kita boleh taqarrub pada Allah dengan begitu dekat rapat, kita pasti akan dapat segala-gala nikmat. Tapi kalau takut kepada binatang, ya, kita makin dekat tu cari nahas. Ya. Takut binatang makin rapat cari nahas. Ular bisa akan matilah kita. Jawabnya. Jangan bimbang. Sebab itulah dalam hubungan kita kena ingat bahawa satu perkara besar yang saya nak sebut di penghujung ini ialah, yang pertama, tuan-tuan, Allah tidak pernah sia-siakan kita dalam hidup ini. Allah sentiasa nak tengok kita ni hamba yang beruntung lagi berjaya. Allah berjanji nak bagi kita kebaikan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berlaku baik. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qawla
fayattabi'una ahsanah. Allah berjanji kepada kita, siapa yang buat baik, aku akan rapatinya. Bahkan orang ini akan beroleh kejayaan dan kemenangan dunia akhirat. Baik. Di sebalik itu, yang keduanya ialah kita kena ingat tuan-tuan bahawa kalau kita dekat Allah makin dekat, Allah makin dekat dengan kita. Kita sejengkal, Allah sastra kita. Kita berjalan, Allah berlari kepada kita. Berlari. Mana apa? Allah sentiasa nak tengok hamba-Nya makin dekat. Dan untuk dekat Allah, ada benda yang utama. Jaga ibadat. Seulang balik acap kali. Sebab ibadat inilah kunci utama kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tanpa ibadat, kita makin berjarak dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Yang ketiganya, tuan-tuan, puan-puan, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak tengok kita berjaya, bukan gagal. Satulah, maka Allah sediakan kita tawaran yang paling utama, keampunannya. Sebab tu keampunan tuan-tuan satu tawaran paling utama sekali. Sebab Allah tengok kita berjaya, bukan musnah, bukan gagal. Sehingga Allah sebut Quran kepada kita, tubu, taubat kepada Allah. Kenapa? Kerana orang yang berjaya, la'allakum tuflihun, kamu akan berjaya kerana kamu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Yang ketiganya, tuan-tuan, yang keempatnya adalah kita kena ingat bahawa dengan Allah kita kalau putus hubungan sahaja, bermakna kita tidak akan nampak jalan kejayaan di alam syurga nanti. Sebab itu kata Imam Nawawi rahmatullah, seorang manusia yang buta jalan ke syurga, sebab apa? Dia telah butakan mata masa di bumi Allah. Dia tak nampak pintu masjid, surau tak nampak, kebaikan tak nampak, jadi dia telah butakan mata untuk sampai ke pintu syurga di pada mahsyar nanti. Sebab itulah di dunia ini, di dunia kita kena tak nampak kebaikan di mana. Buat kebaikan, jangan berkira. Infak, derma, sedekah, masjid, jangan kita lupa. Itu adalah jalan-jalan kita ke syurga dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Subhanallah. Itu saya ini kira masalah ni. Itu saya kira penghujung yang cukup cantik untuk menyimpulkan apa yang kita bincang pada hari ini. Mudah-mudahan dapat manfaat kebaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, Ustaz, amin, mungkin ya boleh Allah. tutup dengan doa pada pagi ini, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahman, ya Latif, ya Mannan, ya Mujib as-Sailin. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami, ya Allah. Amin. Dengan ilmu yang bermanfaat, kehidupan yang diradaimu, ya Allah. Amalan yang berterusan, berpanjangan dengan nikmat kebaikan padamu, ya Allah. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awati, ya qadhiyal hajat. Kekalkan kami dalam keimanan, matikan kami dalam keimanan, rezeki kami dengan keimanan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Kita selalu sebut Allah tak sayang kita, tapi Allah bersama dengan kita waktu susah dan kita senang. Tetapi kita hanya bersama dengan Allah waktu kita senang. Persoalannya, siapa yang jahat sebenarnya? Jadi saya tinggalkan persoalan itu kepada anda. Jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Anas dengan bintang ilmuwan Ustaz Jafri Abu Bakar dengan topik perbincangan istimewa Hari Kebangsaan, Jaga Agama, Jaga Negara. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.